Yang ketiga, dalam membuat keputusan menandatangani perjanjian berkaitan dengan Indonesia, adakah kerajaan mengambil kira asas garisan sempadan antarabangsa seperti yang ditetapkan oleh Konvensyen Antarabangsa Undang-Undang Laut seperti yang disebut oleh Yang Muhammad tadi, tapi khususnya Fasal 121 yang mana kita yakin kita Malaysia mempunyai merit dalam tuntutan ini. Tak perlu bincang, tak perlu kompromi. Kita ada merit sebagaimana keputusan ICJ dalam kes Pulau Sipadan dan Pulau Legitan. Sabah tidak dimeterai dalam hal ini. Ketua Menteri Sabah dimaklum bahawa memuktamadkan Pulau Sebatik dan kawasan yang melibatkan Tawau dan Sabah itu ditangguh sehingga ada persetujuan baru kerana kita belum mengikut peraturan asal sempadan 121. Tidak ada pelanggaran langsung. Yang dipersetujui adalah yang dipersetujui oleh semua pakar-pakar kita. Ya. Yang tidak dipersetujui, yang kita agak ambil berat sikit tentang kawasan perairan Tanjung Pelepas, tidak terlibat. Yang keduanya, soal yang betul-betul jadi masalah ialah soal bersepadan dengan Sabah yang kita tidak bersetuju. Baik. Jadi penjelasan saya, empat soalan ini itu hanya digunakan sebagai ruang politik murahan. Sebab mana mungkin, ya, kalau disebut, ya, pakar mana, sebut pakar mana, perjanjian mana yang dilanggar, peruntukan mana yang dilanggar, kawasan mana yang diserah kepada Indonesia yang mengabaikan kepentingan kita. Dan kemudian Sabah yang tak dapat kita persetujui, walaupun saya dah minta pegawai cari jalan runding supaya ada win-win situation. Ya. Dato' Seri Speaker, saya ingin mengulangi kerisauan seperti mana yang dibawa oleh Moyog tadi itu, ialah kita pada hari ini jangan melakukan kesalahan yang sama seperti mana pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu. Apabila kita kehilangan kita punya pelantar benua, apabila kita kehilangan hak terhadap minyak kita melalui PDA, apabila kita mengerahkan hak cari gali minyak kepada federal, dan akhirnya pada hari ini baru kita menyesali perkara ini. Dan sebelumnya baru saja berlaku apabila kita membiarkan kerajaan persekutuan membuat keputusan bagi pihak kerajaan negeri Sabah untuk menyerahkan ambalat, sempadan ambalat kepada kerajaan Indonesia. Ini antara kesilapan-kesilapan yang mungkin akan kita lakukan apabila kita tidak memperhalusi apa yang kita bincangkan pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semenjak tamatnya 6 pilihan raya negeri pada hari Sabtu, isu ambalat telah menjadi hangat. Ini kerana Anwar Ibrahim dikatakan telah menyerah Pulau Ambalat kepada Indonesia dan tidak ada apa-apa maklumat atau detail yang diberi kepada rakyat Malaysia. Adakah kabinet telah membincang dan meluluskan? Adakah parlimen telah meluluskan? Adakah perkara ini dibawa ke Conference of Rulers ataupun mesyuarat raja-raja untuk raja-raja Melayu diberitahu terlebih dahulu, dan adakah raja-raja Melayu telah bersetuju? Has the Conference of Rulers agreed to surrendering, menyerah Pulau Ambalat kepada Indonesia? Banyak soalan, tidak ada jawapan. Saya nak baca satu laporan. Lebih baik saya baca laporan dari expert daripada saya beri saya punya interpretasi atau pandangan sendiri. Laporan ini dari S&P Global Market Intelligence bertarikh 17 April 2009. This is the thing. Boleh search dekat internet. You can get a copy of this on the internet. So, you boleh bacalah apa dia kata.
There are a few pages, saya akan beri salient points, isu-isu yang saya highlight. Indonesia's energy minister announced that Italian group ENI has discovered sizable reserves in the disputed Ambalat area between Indonesia and Malaysia. Now, Indonesia's energy minister Purnomo Yugisiantoro has announced that Italian oil group ENI has found a large reserve of oil dan actually gas jugalah in the Ambalat area of the east coast of Borneo Island, which is disputed between Indonesia and Malaysia. According to the minister, the discovery could produce between 30,000 and 40,000 BD, although the government has asked ENI to carry out further tests to more precisely ascertain the size of the reserves. To date, ENI has not been able to carry out any drilling in the area because of the sovereignty dispute. So further exploration activities could prompt a reaction from Malaysia. So, syarikat minyak Italy telah menjumpa satu reserve yang sangat-sangat besar di Pulau Ambalat yang dipertikai dispute di antara Malaysia dan Indonesia. Kedua-dua negara ni claim sovereignty, hak on the island. I'm just skipping, I may go to the salient points. Okay, the need to boost oil production has increased the value of the blocks like Ambalat and hardened sovereignty claims. In addition, both Indonesia and Malaysia anticipate significant increases in domestic crude oil production. Maknanya demand minyak ni telah naik dan reserve seperti Ambalat sudah meningkat value kerana sebab itu. Indeed, the Ambalat block is said by the Indonesian government to have oil reserves of between 100 million and 1 billion barrels of oil, with the potential to be exploited for 30 years. Jadi nilaian reserves ni dianggarlah mungkin sehingga 1 hingga 2 trilion, 1 hingga 2 trilion ringgit. Dan reserves dia boleh di-exploit selama 30 tahun. So 30 years exploration, extraction, dan we're talking about 1 to 2 trillion ringgit harga hari ni, nilai hari ni, which could go up sekiranya masalah Ukraine war ni, peperangan di antara Ukraine dengan Russia ni tak selesai, maknanya boleh naik lebih dari 1 hingga 2 trilion ringgit. That's a lot of money. 1 to 2 trillion ringgit. Okay. In addition, asserting sovereignty over the Ambalat block is important politically. Territorial claims against Indonesia are a sensitive political issue. Given the history of separation in certain regions, the state is therefore likely to take a defiant stand against any attempted threats to its territorial claims from Malaysia. Bermaknanya Indonesia akan bertindak tegas untuk mempertahankan klaim mereka bahawasanya Ambalat ni hak Indonesia, bukan hak Malaysia. Dan dia akan teruskan exploit minyak di dalam tu. Now, the stakes for Ambalat are therefore high. And this has been reflected by a number of previous clashes between Indonesia and Malaysia in the area. So, orang yang terlibat dengan militeri atau mungkin rakyat Malaysia yang ada keluarga lah di dalam tentera, terutama sekali Navy lah. Kalau you have relatives, you have friends di dalam tentera Malaysia, terutama sekali tentera laut, Navy, you akan tahu beberapa tahun ni kebelakangan ni, berpuluh tahun in fact, Malaysia dengan Indonesia ada clash tau di kawasan Ambalat. Tapi mereka